Sokong, cepat. Kak Rina. Tak dengar. Kak Rina. Akhirnya. Wah, inilah dia satu-satunya pengalaman yang cukup best. Alamak. Okey, selamat pagi semua penonton Malaysia hari ini. Anim dan Hanif sihat ke kat studio tu? Angin kat studio macam mana? Sebab dekat Perlis Indra Kayangan ni angin dia sepoi-sepoi bahasa. Dengan kemeriahan mereka yang ada di sini meraikan Pesta Angin Timur. Okey. Wah, bos dah dapat Okey. Dah sampai Perlis ni. Saya nak bagi pantun Pak Kerat. Anim dan Hanif tolong jawab Susun sayok berbaris-baris. Di bawah mentari, sayok dijemuk. Dari KL mai sampai Perlis. Semuanya kerana Pesta Pantai Timur. Nampak penyokong-penyokong saya semua. Naik basikal, tekan loceng. Dia bersayok-sayok dengan kita. Awak apa lagi nak jawab pantunnya? Saya nak jawab pantun dia, tapi dua kerat je lah. Walaupun dia duduk sayok-sayok tu, kita pantun KL. Ada. Naik basikal, tekan loceng. Pandai ke tidak itu memancing. Tapi nampak macam pandai tadi. Tapi dia dah lama setting tu. Bukan main lagi. Mereka dah berada di sana. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan anda, Pesta Angin Timur Perlis ni daripada hari Jumaat lah. Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ini merupakan hari terakhir. Yang pastinya antara tarikan yang tadi anda dapat lihat dan banyak lagi jerami ikon. Katanya ada buah hantu besar kat depan tu. Jangan sesat masuk tak nampak laluan katanya. Dia kata mungkin banyak tarikan-tarikan lain yang menghidupkan semula warisan tempatan. Macam mana tadi burung jerami besar? Ikon yang besar tu dekat depan kawasan tu. Jadi dia punya konsep adalah laluan sesat. Kalau anda masuk di pintu hadapan tu, dia mungkin akan sesat sebab laluan dia tak nampak. Jerami tu dihidupkan di beberapa kawasan. Awak macam mana kat sana? Saya dah follow daripada hari Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari katanya hampir 500,000 pengunjung. Baik, kita akan berlintas langsung sepenuhnya di sana bersama dengan Rina nanti. Tapi ada pengisian juga bersama kami di sini kerana kita nak bawakan antara kemeriahan, keunikan hari Ahad kan. 5 Mac 2023 yang pastinya kita nak kongsikan juga perkembangan terkini. Kita tak boleh lupa berkaitan dengan keadaan cuaca semasa. Ini antara informasinya di sekitar semua bandar-bandar utama dalam negara kita. Cuma ada amaran hujan lebat yang perlu kita sentiasa ikuti. Ni dekat mana ni? Dekat Pahang, Rompin, Johor, di kawasan Segamat, Keluang dan Mersing. Kalau nak dikatakan di bahagian Pahang pula, Pekan pun sama. Katanya ada hujan lebat berterusan dijangka berlaku. Dan beberapa kawasan yang perlu kita waspada di Pahang, Maran, Kuantan, Bera, Sarawak, Betong dan juga Sarikeh, Sibu dan Mukah. Ini beberapa kawasan lah. Saya pasti anda juga mungkin boleh kongsikan sedikit update kan kat kawasan anda macam mana agaknya hujan okey ke, paras air okey ke. Boleh sama-sama penonton-penonton Malaysia hari ini boleh lihat kepada komen-komen anda. InsyaAllah mana tahu kan kita tahu kawasan-kawasan mana yang perlu dielakkan. Sama-sama kita berkongsi maklumat tersebut. Betul, dan ada perinciannya berkaitan dengan keadaan semasa perpindahan di pusat perpindahan sementara. Betul-betul boleh kongsikan juga. Betul, nombor-nombor mereka yang terlibat, berapa bilangan keluarga. Sebab ini penting untuk kita sentiasa update kemas kini supaya semua orang tahu keadaan di suatu kawasan tersebut. Okey, Anim, kita nak kembali ke Perlis. Kembali ke Perlis. Awak punya rambut sebenarnya dengan Pesta Angin Timur. Sebenarnya dengan pesta ni memang saya ada temanya untuk ke Perlis lah. Okey. Jangan cakap. Jangan mula. Okey, kepada anda semua teruskan bersama dengan kami kerana pelbagai perkongsian mahupun di studio ataupun di Simpang 4 Perlis. Ya, betul. Ini berkaitan dengan Pesta Angin Timur Perlis. Kita nak saksikan apa sebenarnya pesta ini. Perpaduan masyarakat yang dipupuk melalui aktiviti kampung mempunyai nilai tersendiri.
Dinamakan sempena peredaran musim yang dibawa angin dari sebelah timur ke negeri Perlis, Pesta Angin Timur 2023 merupakan acara tahunan yang dinantikan seluruh penduduk negeri tersebut. Mula dilangsungkan pada 2011 oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK menerusi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN dengan kerjasama negeri Perlis. Setelah 2 tahun bersiaran secara online dan hybrid akibat pandemik, kini penganjuran secara fizikal kembali menggamat negeri Perlis. Dianggarkan seramai 500,000 pengunjung telah membanjiri Kampung Sungai Batu sepanjang berlangsungnya pesta setahun sekali ini. Tahun ini melibatkan seramai 2,000 peserta dalam 34 acara yang dipertandingkan. Pesta ini bukan sahaja telah menarik tumpuan masyarakat setempat, malah telah mencuri perhatian masyarakat seluruh Malaysia dan negara jiran Thailand. Matlamat utama pesta ini adalah bagi mempromosikan aktiviti kebudayaan tempatan sebagai salah satu produk industri pelancongan negeri Perlis serta menyemarakkan kesenian, kebudayaan dan tradisi masyarakat tempatan kepada masyarakat luar. Wah, ini satu lagi aktiviti yang sentiasa menjadi tumpuan sewaktu Pesta Angin Timur Perlis ini. Saya berada di Kraft Tangan Malaysia Negeri Perlis menyaksikan pelbagai aktiviti menarik yang ada di sini. Pertamanya ni dia, canting batik. Pengalaman terus kita dapat di sini. Boleh canting batik adik-adik kat belakang tu pun.
Pelbagai aktiviti yang dijalankan serentak di pesta ini. Antara yang paling mendapat sambutan merupakan acara motocross dalam bendang. Keunikan pertandingan dapat disaksikan apabila peserta tidak menggunakan motor scrambler biasa, sebaliknya menggunakan motor kapcai yang sering digunakan untuk ke kebun. Motor-motor ini telah diubah suai untuk menempuh permukaan bendang yang tidak rata. Muhammad Tarmizi Mahadzir, 24 tahun, telah menyertai pertandingan ini sejak 2018. Baginya, modifikasi motor perlu dititik beratkan bagi keselamatan penunggang dan kelajuan motor. Contoh bahagian yang tegak perlunya tayar. Tayar yang penting, tayar. Lepas tu fork. Yang paling penting untuk kalang bodi. Dia kena bersih di bodi tu untuk kekuatan kita. Kekuatan pada bodi motor tu. Antara 38 peserta yang menyertai pertandingan ini, kelihatan kelibat bertubuh kecil yang turut berada di kalangan penunggang lain. Khairul Safwan Khairul Azhar, 14 tahun atau lebih mesra disapa Dek Wan, merupakan peserta termuda dalam pertandingan itu. Rozali Talib, 45 tahun, telah menyaksikan potensi dalam jiwa anak muda ini. Okey, hari ini saya bawa rider yang termuda. Dek Wan tu, rider yang termuda. Kami tengok dia punya bakat tu mendalam lah, sebab tu kami gilap dia tu untuk masa depan dia ke depan ni. Selain itu, acara yang turut mendapat sambutan hangat walaupun julung kali diadakan merupakan acara bola jaring dalam bendang. Permainan yang mengekalkan peraturan asal bola jaring tetapi dimainkan dalam bendang turut memeriahkan suasana. 11 pasukan telah menyertai acara ini dari serata negeri di utara. Antaranya, Nurziana Saleh, 58 tahun, merupakan antara pemain veteran yang tidak menjadikan usia sebagai penghalang untuk kekal aktif. Baginya, bermain di bendang mempunyai cabaran yang tersendiri. Kita kena kontrol sikit, jaga masa lah. Kita takut dia krem dalam ayak kan. Macam-macam lah. Risiko di dalam ni pun kita tak tahu ada kecederaan ke apa kan. Jadi kita main pun lebih berhati-hati daripada main di atas court. Turut menampilkan aksi sengit dalam perlawanan bola jaring mereka, Nur Syafiqah Roslan, 22 tahun dan Nurul Alia Izzati Hairi, 19 tahun, berkongsi pengalaman pertama bermain sukan tersebut dalam bendang. Rasa seronok lah sebab tak pernah main kan, first time. Kalau court tu kita tak penat sangat, dalam bendang ni lagi penat. Sebab basah kan, kalau dalam court dia kering, kalau dalam ni basah susah nak bergerak lah. Tapi best lah. Setiap acara yang dilangsungkan dibuat untuk memupuk kesepaduan dan kerjasama antara masyarakat. Walaupun teknologi semakin maju ke hadapan, acara-acara seperti ini pasti akan terus memupuk kesejahteraan. Nah, itu dia. Sukan rakyat. Yang dibawakan barulah kita tahu main bola jaring dalam bendang rupanya. Itu bukan senang tau. Itu nak tengok kaki yang gerak pun susah. Betul. Pengadil dia mencabar. Nak tahu siapa yang akan fall dan sebagainya. Dekat bawah macam mana? Dekat bawah tak nampak slow tau. Mungkin adalah cara dan peraturan yang mungkin diubah suai sedikit sebanyak kan. Itu dia sikit perkongsian untuk anda menceriakan lagi pada hari Ahad ini. Sekali lagi kita ingin bersama dengan rakan tugas kami yang kini berada di Simpang 4 Pengalih. Inilah dia. Jerami ikon kita. Inilah Rena mungkin agak boleh terangkan lagi. Silakan Rena. Masih lagi berada di Pesta Angin Timur Perlis. Kami bawakan kemeriahannya di sini. Ketika ini saya berada di Jerami Ikon. Kalau anda lihat sebenarnya, ini mercu tanda yang menjadi tumpuan pengunjung-pengunjung untuk datang bersuah foto di sini. Kita nak tahu apa istimewanya Pesta Angin Timur Perlis ni. Kita akan bersama dengan Cik Nur Azlin yang pastinya merupakan pengarah JKKN Perlis. Selamat pagi. Selamat pagi, Alhamdulillah. Okey, kita nak tahu tentang Pesta Angin
Timur Perlis ini. Apa agaknya keistimewanya, Cik Norzin? Okey, terima kasih Cik Rina. Okey, Pesta Angin Timur Perlis ni dia adalah program yang diletakkan dalam kalender pelancongan negeri di anjuran bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia bersama Kerajaan Negeri Perlis dan dikelolakan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara bersama MKN, Majlis Kebudayaan Negeri Perlis. Dan apa yang berlaku pada hari ini, kita seawal pagi tadi kita ada satu program Larian Angin Timur yang disempurnakan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis dan kemudiannya kita akan ada pengisian kenduri rakyat. Di situ kita cuba nak menterjemahkan konsep gotong royong yang juga melibatkan penglibatan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita. Dan Cik Rina, untuk hari ini adalah hari terakhir penganjuran Pesta Angin Timur Perlis, di mana jam 5 petang nanti akan ada majlis perasmian penutupan yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis. Pelbagai aktiviti untuk daripada pagi sehingga ke malam kita masih sajikan kepada pengunjung yang hadir ke Pesta Angin Timur Perlis. Ya. Okey, memang ada macam-macam aktiviti sepanjang 3 hari ini kan. Tapi kita nak tahu jugalah objektif utama diadakan. Katanya ini memang satu pesta sepanjang tahun kan, memang setiap tahun akan ada. Jadi apakah objektif yang ingin dicapai? Okey, untuk makluman, Pesta Angin Timur ni adalah program tahunan dan tahun ini dia aura dia lain macam sikit sebab kita dah stop untuk 2 tahun kerana pandemik COVID-19 dan ini kali ke-11 sebenarnya ya. Dan objektif utama dia tak lain tak bukan antara lain kita cuba nak mengetengahkan konsep seni budaya melalui penganjuran program dan juga untuk merancangkan aktiviti pelancongan untuk negeri Perlis sendiri, di mana kita mengharapkan pengunjung daripada bukan sahaja daripada lokal tetapi juga daripada luar negeri, luar negara. Sebab sebelum ni kita dah terima daripada negara jiran Thailand dan tadi pun saya ada jumpa dengan komuniti daripada Johor, Negeri Sembilan pun hadir, Melaka pun hadir sama. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Azlim sama kita hari ini berkongsi tentang kehebatan Pesta Angin Timur. Tadi saya dah sentuh tentang jerami ikon ini. Kalau tengok sebelah saya ni ada burung gergasi. Kita nak tahu lebih lanjut bersama dengan Pengurus Wilayah 1 MADA, Cik Rizal. Okey, Cik Rizal, nak tahu juga antara yang menarik menjadi tumpuan di jerami ikon ini. Okey, pihak MADA pada edisi Pesta Angin Timur pada kali ini kita membawakan konsep jerami ikon, yang mana jerami ikon ni kita ada satu laluan sesat di dalam ni, kita panggil jerami maze. Yang ni dia akan satu laluan yang bawa masuk. Kita masuk boleh? Dan ada arca-arca dia. Arca menarik. Dan saya nak highlight sikit ni. Dari segi burung hantu tadi ni, bohan. Bohan ni dia merupakan bohan. Dia merupakan orang kata ejen kawalan biologi bagi tanaman padi ni. Dia jadi pemangsa kepada tikus sawah tu. Jadi kegunaan dia lah. Jadi okey, kami sekarang ni tengah berjalan memasuki katanya kawasan sesat jerami ikon ini. Kita lihat ada pelbagai orang kata bentuk-bentuk yang menarik sebenarnya. Hasil kerja siapa ni, Cik Rizal? Okey, yang ni sebenarnya terdiri daripada penyertaan 6 agensi kerajaan, swasta dan juga persatuan pelukis. Dia ada 6 arca dibuat daripada agensi dan 6 dari dangau. Dangau ni daripada Persatuan Pelukis Negeri Perlis lah. Okey, baiklah. Ini kita nak sentuh jugalah bagaimana arca-arca yang dibina ini. Agak-agaknya berapa lama masa yang diambil untuk menyiapkan keseluruhan jerami ikon ini? Kita mengambil masa lebih kurang dalam 2 minggu. Dari segi persiapan lah, dari segi rangka arca dan keseluruhan jerami ikon ni lah. Okey. Seronok sebenarnya masuk ke sini. Kita seolah-olah berada di salah satu dunia yang berbeza. Bayangkan jerami ni sebenarnya yang dah tak ada kegunaan dia ini boleh kita jadikan sebagai salah satu bentuk kubu arca yang menarik perhatian, sesuatu yang menarik untuk anak-anak di sini mengenali tentang bagaimana sebenarnya ianya boleh dimanfaatkan. Cik Rizal sendiri kan, kalau kita nak kongsikan pengalaman kan, maklumlah orang asal Perlis ni kan, ini situasi yang memang sangat-sangat mengujakan lah kan bila dapat berkongsi apa yang menarik sempena Pesta Angin Timur ni. Ya. Jadi memang pengunjung di sini memang sangat teruja lah sebab dalam setahun hanya sekali kita menuai dalam musim kemarau dan view ni yang dapat disajikan hanya di Pesta Angin Timur di Perlis ni. Setahun sekali je dia mai. Jadi jangan lepaskan peluang orang-orang Perlis yang mana tinggal berdekatan, orang Kedah ke, orang Penang, nak mai boleh. Hari ni hari terakhir kan?
Jadi hari ni anda kena saksikan sendiri. Wah, saya ni tak sabar tahu Hanim dengan Hanim nak bergambar dekat sini. Awak janganlah cemburu tahu. Ni memang rezeki saya lah hari ni. Dan sememangnya kita dah tengok keindahan jerami ikon ini. Anda juga boleh saksikan ada macam-macam aktiviti menarik. Sekejap lagi kami nak bawakan anda lebih lanjut perkongsian apa agaknya aktiviti yang akan saya lakukan. Sekejap saja lagi kembali bersama dengan rakan-rakan saya di Sri Pentas. Kita takut je Rina sesat kat situ. Betul. Kan. Saya tunggu je, saya tunggu je. Di kawasan entrance tu. Jaranglah orang masuk dalam kawasan macam tu sambil bercakap macam tu. Panjang pula tu cakap kan. Itu antara kemeriahannya. Anda masih lagi boleh saksikan, boleh lagi pergi ke Simpang 4 di Perlis. Nanti kita nak bersama dengan Rina juga ada lagi perkongsian yang nak dibawakan ya Nim. Ya betul. Kita nak rehat seketika. Anda boleh sarapan dulu yang bagi yang belum sarapan, tapi jangan ke mana-mana tau. Teruskan bersama dengan kami Malaysia hari ini. Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Bagai bintang bersinar di malam indah, bahagia sejahtera hati pengembara. Begitulah ibaratnya Rasul-Rasul kita, menyeru manusia kepada Allah yang Maha Esa. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Marilah kita contohi mereka, telusuri langkah para anbiya. Ayolah kita teladani bersama, mengikuti jejak Rasul-Rasul kita. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Assalamualaikum. Ya, boleh kami
masuk? Boleh Jamil masuk? Boleh. Menjadi ahli keempat dan kelima. Boleh. Ahli keempat dan kelima. 5, 6, 7 lah. 7 orang. 7 orang lah kita. InsyaAllah. Okey. Kali pertama kita bawakan Zaufan di sini dan bersua pertama kali juga, masya-Allah. Bila kita dengarkan, kita dah terus terlupa lagu sebenarnya Rasul yang kita sebelum ni duduk. 25 Rasul. Dia ada satu lagi irama yang melekatkan ingatan. Kan? Ini cubaan untuk menembusi irama yang lain lah ni untuk 25 Rasul ni. Kan? Masya-Allah. Okey. Mungkin kita boleh perkenalkan terlebih dahulu ke semua 5 hari ni. Silakan. Okey. Yasir, Fazli, Hafiz. Yang Hadif. Anas. Okey. Jadi memang konsepnya ada pergendangan kan. Betul. Yang akan dimainkan. Adakah ini memang performance yang dimainkan secara live maupun kalian buat mana-mana performance atau bagaimana? Ya. Kalau ikutkan kita ni memang konsep itu kalau kita tengok balik memang nasyid, kompang dan pergendangan. Vocal harmony. Itu je. Macam zaman Raihan dulu. Betul, masya-Allah. Memang mereka agak samakan kalian kan, dibayangi macam mana zaman Raihan sebelum ini dan menaikkan, menghidupkan semula zaman nasyid dengan rindu nasyid hashtagnya. Hashtag rindu nasyid. Macam mana boleh idea itu, bagaimana sambutannya dan dakwah untuk rindu nasyid ni agak mencabar juga dengan zaman pelbagai irama muzik yang masuk pada genre ini. Bagaimana? Ya, sebenarnya kami rindu pada zaman Raihan tu, kegemilangan dia yang sangat simple, sederhana format lagu dia. Betul, bermain dengan lirik saja kan. Tapi sangat mengesankan. Betul. Jadi kerinduan itu menyebabkan kami rasa kami nak buat balik nasyid kompang dengan seperti Raihan, dan lagu ni pun memang inspired by Raihan 25 Rasul. Jadi kita cuba hidupkan balik di masa sekarang supaya anak-anak kita yang sebenarnya di sekolah pun masih lagi berkompang dan berharmoni. Betul. Itu antara asas yang dia ajar kan? Ya, betul. Maksudnya ketika buat yang gerakan hashtag rindu nasyid tu mengajak rakan-rakan bernostalgia bersama. Bernostalgia, rindu balik nasyid yang dah lama kita yang dahulu kan. Sebab peminat-peminat nasyid yang zaman dahulu dia memang dah ada satu komuniti yang sangat besar sebenarnya. Tapi khawatir kalau kita tidak hidupkan semula semangat itu untuk meminati nasyid. Mungkin itu yang hilang. Semakin lama semakin suram kan. Jadi bagaimana, apa lagi usaha-usaha kalian maupun inisiatif selain daripada lagu daripada kalian sendiri, inisiatif untuk mengumpulkan semua yang meminati nasyid ini? Baik, kalau ikutkan kita bermula di platform media sosial lah. Kita mula pada Facebook dan kita bermula dengan buat cover ataupun kita sadu balik lagu-lagu nasyid yang lama, bermula daripada zaman, kalau kita ingatlah awal 90-an, Zik, Nada Murni dan peak dia tu Raihan tu. Jadi kita akan cover lagu-lagu tu sepanjang daripada tahun 2020. Kita start daripada situ, kita kumpul pengikut di media sosial lah. Sampai ke hari ini alhamdulillah lah kita ada lebih kurang 4,000 follower di Facebook. Dan komuniti itu yang memang perindu nasyid yang itu. Betul. Dia bukan dia lah moden tu kita raikan, tapi bersama yang asli ni kan. Saya suka bila abang cakap berkenaan dengan yang peak itu adalah Raihan. Sebab kita mungkin generasi yang tahu Raihan sahaja kan, Raihan yang memulakan. Tapi Raihan tu yang peak sebenarnya kan. Jadi tak kisah ke kalau orang cakap macam ini bayangan Raihan, Zaufan ni? Yang sebenarnya macam kami menyambung. Yang sebenarnya itu yang penting, kita menyambung apa yang Raihan mulakan dulu. Kemudian dia hilang sebentar kerana pembaharuan dan kita raikan pembaharuan dan juga modern progresif music ni. Tapi jangan lupa akar kita. Jadi saya tengok macam dalam industri nasyid tu kita dah merantau jauh. Kan seronok kalau pulang ke desa. Saya nak raya lah. Saya sangat-sangat setuju. Pulang kampung. Sangat setuju. Dan juga mereka yang meminati nasyid ini teringin keluaran lagu nasyid ini mendapat tempat mana-mana, sama ada anugerah, sama ada diberi pengiktirafan yang baik kan. Bagaimana kalian punya perancangan untuk menembusi satu fasa yang adalah lebih baik? Contohnya AJL kan, manalah tahu kita hidupkan semula nasyid di pentas AJL. Contohnya sebegitu, ataupun pentas-pentas yang mengiktiraf nasyid semula. Adakah kalian berhasrat sebegitu? Dia kalau kita tengok memanglah, kalau Hiru kami tadahkanlah bahawa AJL tu memang indah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok proses nasyid yang dia dah pun gemilang. Kalau kita tengok kan. Sekarang kalau kita tengok Raihan tu bukan saja di sini. Dia melimpah dekat Asia Tenggara, tapi dia sampai ke benua lain. Jadi itu yang kita nak. Kita sebenarnya orang yang minat tu ada. Tinggal lagi kita kena gerakkan sama-sama. Seluruh penggiat, bukan penggiat, peminat, bukan peminat.
Kalau kena gerak sama-sama macam tahun 98 dulu, 97 dulu, pengiktirafan itu diangkat. Sampai Queen Elizabeth lah raikan raihan tu. Kita boleh dan kita nak hidupkan di Malaysia jugalah. Di tempat kita jugalah, bukan saja di luar. Tambah dengan era Malaysia Madani ni Malaysia lari. Saya suka sebab ada dua karya yang ditampilkan tadi, lagu Bismillah dengan lagu 25 Rasul kan. Rasul kita. Rasul kita. Maafkan saya lah, dah terbiasa kan. Rasul kita dengan Bismillah. Maksudnya memang membawa kepada yang asas lah. Apa-apa semua Bismillah. Lepas tu kena ingat 25 Rasul. Pengetahuan asas Islam. Ya. Maksudnya selepas ni karya-karya akan sebegitu juga. Macam lagu 25 Rasul Rasul kita tadi, saya pula sama juga kita. Yang Rasul kita tadi, yang sebenarnya masa kami buat tu pada tahun 2021, masa tu kita ada lambakan Adiwira, superhero daripada Marvel, DC. Jadi kita cakap, kalau betul yang sebenarnya superhero kita ni rasul-rasul kita, they come at the different time and bring the same message, dan kita nak inilah superhero yang sebenarnya. Tapi pun begitu kita raikanlah fiction tu. Tapi jangan lupa yang kita ada the real superheroes, which is our prophets. Okey, menarik ya. Jadi yang semakin rancak perkongsian kalian di mana platformnya? Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Semua Zaufan, cari Zaufan je. Zaufan Official. ZAW. Ini adalah ahli sejak pertama kali ditubuhkan kan? Betul. Ni asli, 3 orang ni. Yang belakang ni? Ini yang terkeluar kan? Percussion kami. Percussion memang di bawah lah. Tapi saya minat tahu yang ni. Dia masa Rasul kita tadi tu, dia yang layan. Dengan senyumannya tadi, mereka sempat bercanda. Yang boleh senyum masa menyanyi Datuk Siti je. Cuba semoga berjaya. Kita cakap semoga berjaya. Terus mewarnai dunia hiburan kita, nasyid terutamanya dalam mendidik. Saya harap anak saya nanti membesar dengan lagu ini pula lah. Rasul kita itu kan. Memang untuk asuhan pun. Betul, untuk mereka belajar juga. Macam mana kita belajar dulu kan. Betul, masya-Allah. Pahalanya mengalir berterusan. Amin. Zaufan boleh cari mereka di mana-mana platform. Bagi mereka yang merindui nasyid pada dahulu kala tahun 90-an, insya-Allah mereka akan menghidupkan semula semangat itu dalam kalangan jiwa kita. Ya, ada orang Perlis kat sini? Tak ada. Orang utara? Orang Perak kan. Tak apa, kita nak berteriak kata koma. Kita nak berteriak seketika. Kejap lagi macam-macam info saya akan membawakan di Malaysia hari ini. Pokok tekoma atau nama saintifiknya Tabebuia rosea mula berbunga menyebabkan bandaraya Alostar bagaikan berada di luar negara dengan limpahan guguran bunga berwarna putih dan merah jambu. Keindahannya mencuri tumpuan masyarakat setempat dan menjadi hamparan buat penggemar foto. Malah ada di antara pengunjung yang datang dari luar negeri Kedah semata-mata untuk merasai sendiri pengalaman dan mengetip kenangan untuk dibawa pulang buat tatapan saudara mara dan rakan. Bagi Norlizawati Cik So, 36 tahun, dia bersama keluarga datang dari Ceras, Kuala Lumpur. Begitu teruja apabila melalui Jalan Stadium, Jalan Langgar dan Jalan Sultan Badrishah. Bagi suri rumah ini, dia tidak melepaskan peluang merakamkan saat indah itu apabila bunga sakura jatuh berguguran menutupi permukaan tanah bagaikan hamparan permaidani. Perasaan macam duduk kat Jepun dah rasanya je. Macam itulah, macam kita tak pernah nak pergi Jepun tu jauh. So datang Kedah je lah. Kat Kedah pun dah macam Jepun dah. So datang kat Kedah je lah. Bagi Mirza Auni Kuzairi, 15 tahun, dia mengakui saat teruja apabila melihat di media sosial pokok sakura berbunga selepas cuaca panas di Kedah. Kali ini dia berpeluang untuk melihat sendiri panorama mengasyikkan dan menenangkan fikiran. Ini nak tengok, so ajaklah datang. Lepas dapat tengok kat sini, so jadi nampak wah kat sini pun ada. Jadi macam menarik lah. Tak sangka Malaysia pun ada. Anak jati Kedah, Hana Omar, 44 tahun, berharap pihak bertanggungjawab dapat menanam lebih banyak pokok sakura di Kedah, lebih-lebih lagi di Taman Rekreasi dan Jalan Utama Bandar Alostar ini.
Menurutnya, sakura di Kedah ini boleh dilekatkan dalam kalender pelancongan negeri Kedah sebagai lokasi tarikan pelancongan dalam dan luar negara. Tapi kena rajin-rajin ada maintenance lah, sebab kadang-kadang bila bunga tu dah luruh, dia mungkin buatkan sampah tau sebenarnya. Tapi kalau time macam ni, colour macam ni memang cantik kata. Gitu lah. Dia masih lagi di utara kita bawakan. Apa dia? Bunga-bunga cinta. Dia. Okey, tu di Alostar memang ada kemeriahannya lah kalau ada musim-musimnya. Macam yang akak tadi tu cakap, memang tak payah pergi luar negara lah. Dalam negara je itu antara kecantikannya. Betul. Sebab kadang-kadang kan kita ni momen-momen berharga ataupun gambaran-gambaran yang dapat kita saksikan sekeliling kita ni, ianya sangat boleh dijadikan sebagai momen yang tertentu lah kan. Kadang-kadang nak pergi jauh sana ke Jepun. Hanya untuk ambil gambar kan. Bila dah ada tu, mereka sangat menghargai, raikan segala kejadian yang mungkin luar biasa untuk kita tampilkan satu momen tersendirilah dalam hati kita kan, insya-Allah. Ya, betul. Okay. Banyak tarikan di utara sebab hari ini mungkin antara fokus kita adalah untuk bawakan kepada semua yang berada di utara lah kan. Selain daripada Pesta Angin Timur di Perlis Simpang 4 ini, Rina pun ada juga perkongsiannya dekat sana. Nanti memang saya kira dia akan buat permainan jugalah kat sana. Dia akan main-main jugalah kat sana. Macam-macam aktiviti. Bagi anda yang baru saja bersama dengan kami, sebenarnya kita tidak bersiaran dari studio sahaja. Kita ada juga Rina Hazrina yang kini berada di Simpang 4 Perlis. Dari awal tadi sebenarnya bawakan perkembangan. Macam-macam ada kat sana. Ada yang mengail hasil tanaman tadi. Ada juga jerami ikon. Kali ni apa pula lagi aktiviti yang nak dikongsikan bersama dengan kami. Jadi jomlah penonton-penonton, kita bersama dengan Rina Hazrina. Betul. Ayo, silakan. Mana Rina? Itu dia. Pokok cili, pokok lada, ini dia Sri Kandi pemanah berkuda. Wah, nampak gaya ada tapi belum tentu boleh memanah. Tapi apa yang saya nak ceritakan, ini juga antara tarikan di Pesta Angin Timur Perlis ini. Nampak tak barisan-barisan wira-wira negara kita pemanah berkuda? Ada seorang gadis Sri Kandi pemanah berkuda, Irdina namanya. Saya pula diapit oleh Wira Irwan dan juga Wira Faris. Kami ni memang orang kata antara pemanah-pemanah berkuda negara lah. Wah, tak adalah. Saya gurau saja. Antara tarikan utama sebenarnya kita melihat bagaimana seawal usia yang muda lagi, daripada usia 10 tahun sehinggalah 40-an, semuanya mempunyai bakat untuk memanah sambil berkuda. Satu sunnah juga sebenarnya, dapat pengalaman, dapat menunggang kuda, duduk atas ni pun memang dah cukup orang kata teruja. Saya nak alu-alukan Wira Irwan, silalah tunjuk kehebatan anda. Teruskan berjalan. Dan Wira Faris, silakan. Anda juga boleh sama-sama saksikan bagaimana Wira kita ni, kalau nak ikutkan semuanya memang pandai lah menunggang kuda sambil memanah ni. Tapi kita hari ini nak tunjukkan kehebatan Wira Irwan dan juga Wira Faris. Silakan. Anda juga boleh terus bersama-sama untuk berkuda sambil memanah. Ini antara aktiviti yang turut mencuri tumpuan pengunjung-pengunjung dari serata negeri yang datang ke Pesta Angin Timur Perlis ini. Saya cukup teruja melihatkan ada seorang anak gadis yang baru berusia 16 tahun. Hebat sebenarnya memanah sambil berkuda ini. Okey, boleh teruskan Wira Irwan kalau anda dah bersedia. Kita tunjuklah sikit kan bakat orang Perlis. Dia sebenarnya nak menunggang kuda ni dia kena ada persiapan. Dah bersedia? Okey, teruskan. Okey, nampak tak? Dah bersedia dengan panahannya sambil berkuda. Wah. Bukan mudah ya sebenarnya kita nak melihat sendiri kehebatan adik-adik ini. Usia mereka masih lagi belasan tahun sebenarnya. Tetapi gaya tu, wow, cukup hebat sebenarnya. Wira Faris. Wira Faris bersama dengan kuda yang diberi nama apa ni, Rina? Bella. Yang saya naik ni Johanna namanya. Wira Irwan tu kuda apa? Maesta. Wah, nama-nama semua hebat-hebat belaka.
Okey, kalau anda saksikan sebenarnya banyak aktiviti menarik yang ada kat sini. Bendang warrior ada, bola jaring bendang ada, basikal bendang ada, badang bendang pun ada katanya. Saya ni rasa orang Perlis ni memang cukup kreatif lah. Bila tengok gaya mereka ni, kita tahulah sebenarnya ada pengalaman yang cukup hebat. Wow, kena tu panahannya. Ini kata coach bukan mudah sebenarnya nak membuat latihan ini. Dia mengambil masa yang agak lama juga, dan saya percaya inilah antara momen-momen yang cukup menarik kalau anda datang ke sini. Boleh rasa naik kuda tu pun alhamdulillah lah kan. Okey, saya nak turun kuda, naik pandai, nak turun, alamak, Anik mesti gelakkan saya kan. Nak turun kena pakai kursi. Okey, saya nak turun sekejap. Okey, boleh turun ke ni? Boleh. Selamat ke? Caranya? Okey, kaki sana buka. Okey, dah buka. Rendahkan badan sedikit. Rendahkan badan. Okey, kakinya langkah. Langkah? Langkah slow-slow, pijak kursi sedikit. Oh, langkah slow-slow. Pijak kursi. Okey, alhamdulillah selamat. Terima kasih coach. Terima kasih juga Johanna. Nampak gaya ada kan? Okey, saya nak dapatkan pengunjung kat sini yang sememangnya. Mari kita saksikan. Ini dia pengunjung, namanya siapa ya Puan? Puan Zuri. Okey, Puan Zuri. Memang orang Perlis ke? Saya orang Lok Stang tapi letak di sini lah. Oh, orang Lok Stang tapi duduk Perlis. Ya. Okey, Pesta Angin Timur apa yang menarik perhatian Puan? Saya seronok bawa anak ke sini sebab dia semua permainan yang masa kita dulu. Betul. Anak kita sekarang ni tak biasalah merasai kan. Dia macam ada naik kuda. Betul. Lepas tu traktor. Lepas tu macam-macam lagi lah. Jadi macam seronok bagi anak kita tahu zaman kita dulu kan. Bagi mereka kenal tradisi masyarakat kita. Banyak tu budak-budak sekarang ni suka main gadget apa semua kan. Ya. Sekarang ni kita kena kenalkan anak kita. Zaman-zaman kita dulu. Kalau Puan Zuri lah kan, apa yang Puan Zuri nak anak-anak libatkan diri dalam aktiviti yang ada hari ini? Sebab saya difahamkan ada congkak, ada damaji, ada bendang bola jaring. Apa agaknya yang nak bagi anak cuba? Saya nak bagi anak saya cuba main terompah tu. Terompah guna apa? Apa nama terompah yang tempurung. Anak tak biasa merasuk. Tak biasa dah. Okey, lepas ni adik-adik merasa tau. Okey. Terima kasih Puan Zuri. Anda boleh teruskan melihat suasananya. Ini dia, mereka masih lagi orang kata lihat suasana wira-wira negara Serikandi kita. Pemanah berkuda cukup hebat. Tak sangka di Perlis ada. Anim dan juga Hanim, hari ini kan saya rasa saya nak balik KL naik kuda, tunggang kuda. Naik kereta tu biasa. Kita hari ini balik tunggang kuda. Buah kuning, buah kana. Kami balik dulu nah. Tak kena Masya-Allah. Ini pesta betul. Pesta Angin Timur turun-temurun. Dah pandai naik, jangan lupa nak turun. Dia bukan main melawan pantun. Terima kasih juga kepada anda semua di rumah. Kita harapkan agar anda terhibur dengan siaran kami pada hari ini dari Perlis ke Kuala Lumpur. Betul. Itu antara perkongsiannya. Sempat lagi nak pergi dan semoga bermanfaat untuk semua. Dan kami akan terus bawakan perkembangan dari semasa ke semasa berkaitan dengan esok di Malaysia hari ini. Kekangan pegawai kesihatan mengakibatkan hospital sesak. Ini isu yang dibangkitkan dan akan kami perincikan esok ya. Ya, jomlah kita akhiri siaran pada hari ini dengan menyaksikan suasana di Pesta Angin Timur di Perlis. Betul. Rena, silakan berkuda. Assalamualaikum.